Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita hari ini hari-hari sepanjang tempoh PKP akan dibantu pesakit COVID-19. Setahun lalu, negara telah berada pada fasa pemulihan dengan purata kes jangkitan harian sekitar 50 ke 70 kes ketika itu. Malah ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula pada 10 Jun 2020, kes baharu COVID-19 pada hari tersebut hanyalah 2 kes. Sudah tentu kita merindui pengumuman angka harian positif COVID-19 satu digit dan sebolehnya mahu tiada langsung laporan kes baharu. Kini, hampir seminggu kita berada pada pelaksanaan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun lockdown fasa pertama di seluruh negara. Ayuh bersama kita jayakan hasrat memastikan rantaian penularan COVID-19 berjaya diputuskan. Kita pernah berjaya dulu dan kita mampu melakukannya sekali lagi. Bersama saya, Syamimi Saripan dalam COVID. Itu benar. Buatkan semua orang makin takut tu, bila kita naik ambulan ni kita belum tentu lagi kita boleh balik. Anak-anak dapat membawa ibu bapa mereka dan janganlah dengar berita-berita palsu atau berita-berita yang tidak sahih. Jaga diri, kendirikan diri, duduk kat rumah supaya keluarga semua pun sihat. Lebih setahun lalu, rata-rata penduduk di Simpang Renggam, khususnya di Kampung Dato' Ibrahim Majid, tidak dapat melupakan bagaimana kritikalnya situasi COVID-19 di kawasan mereka. Akibatnya, lokaliti berkenaan menjadi komuniti pertama terkurung dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Namun semangat kesatuan yang luar biasa meskipun menerima kritikan serta persepsi negatif masyarakat luar yang tidak jelas dengan situasi PKPD di kawasan berkenaan membolehkan penduduk kampung termasuk Ahmad Kamarul Salihin Hamdan dan ibu bapanya bangkit mengharungi tempoh berkenaan. Okey, nama saya Ahmad Kamarul Salihin bin Hamdan dan saya berumur 27 tahun, berasal daripada Bandar Baru Ibrahim Majid. Saya bekerja sebagai peniaga di tepi jalan saja kat depan Bandar Baru Ibrahim Majid ni. Kontak rapatlah daripada kluster, orang kata masa zaman tu orang main kluster tablik. Orang yang pertama kena tahan sebenarnya mak saya pada 28 hari bulan 3 sebab dia ada gejala, dia ada simptom. Kemudian ayah saya baru diikuti dengan saya. Semua orang kampung ni terkejut lah sebab benda ni tak pernah berlaku dan tak pernah, kita semua sendiri pun tak pernah sangka benda ni akan berlaku kat kampung kita. Tu saya diambil oleh ambulan. Okey, kita dalam ambulan tu bukan seorang-seorang tau. Satu ambulan tu akan ada 3 orang pesakit COVID. Saya dengan salah seorang jiran saya, ada makcik dekat belakang tu, kebetulan dia satu ambulan dengan saya. Apa tu ayat dia dekat dalam tu yang buatkan semua orang makin takut tu, bila kita naik ambulan ni kita belum tentu lagi kita boleh balik. Saya hilang deria rasa, saya hilang deria bau. Jadi apabila berlaku dekat kawasan Bandar Baru Ibrahim Majid sendiri ni, semua macam tak masuk akal lah awalnya kan. Macam mana boleh sampai sini kan. PKPD ni selama 46 hari tau kat Bandar Baru Ibrahim Majid ni, lebih daripada sebulan lah. Jadi apabila habis PKPD tu, kita dilaksanakan pula PKPP. Kita still tak boleh keluar daripada Bandar Baru Ibrahim Majid. Kalau boleh keluar pun kita dalam kawasan Bandar Baru Ibrahim Majid je. Sebab waktu PKPD tu rumah pun tak boleh keluar. Sebab pada awal-awal tu semua orang macam kekok. Tapi bila dah lama dalam keadaan macam tu, semua orang macam dah terbiasa dengan suasana PKP tu.
Nama saya Hamdan bin Saleh, berumur 74 tahun. 3 bulan 4 saya dapat telefon mengatakan positif COVID-19. Jadi pertama sekali pada masa tu bersyukurlah sebab kawasan kita dah bebas. SOP jagalah sebab yang mengambil berat sekarang ni KRT. KRT ada buat siaran secara lisan ke kawasan perumahan dengan menggunakan pembesar suara. Apa ni tak ada buat apalah, buat kat rumah je lah, apa-apa semua tak ada campur orang lagi. Semua kelas-kelas apa semua pun bekukan kan dulu masa ni. Dan tak ada jumpa kawan pun tak ada. Jadi apabila diumumkan PKPD dah habis, COVID-19 dah tak ada langsung dekat Bandar Baru Ibrahim Majid ni, dah pun dirasmikan oleh Menteri Besar Johor sendiri, kita dah tak ada COVID. Satu perasaan yang syukur, kita pun tak tahu nak ucap macam mana. Jadi benda ni sebenarnya adalah seseorang tu sendiri. Apabila kita ni sedar tentang apa yang tengah berlaku ni, kita sendiri akan ikut SOP tu. Jadi apabila orang tu dia masih anggap benda ni macam ya ke tidak ke, betul kan, dia masih tak percaya tentang wujudnya COVID-19, penyakit COVID-19 yang sedang menular ni, itulah punca orang tak ikut SOP kadang-kadang. Dia kena COVID dulu baru dia tahu. Yang masih dikenakan perintah PKPD ni diharapkan untuk selalu jaga SOP, selalu pastikan kita ni dalam keadaan yang bersih, keluar rumah, masuk rumah dalam keadaan yang bersih. Kalau rasa was-was tu mandi je terus. Seeloknya saya terus letak baju kotor dekat dalam mesin basuh, terus basuh, kemudian saya terus mandi. So benda ni sampai bila-bila takkan macam ni. Satu je lah yang saya boleh kata, kalau kita tak ubah sesuatu sekarang, takkan ada sesuatu yang berubah nanti. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita Hari ini terima. hari-hari sepanjang tempoh PKP digunakan Membantu pesakit COVID-19. Kita perlu menerima hakikat bahawa gelombang jangkitan COVID-19 yang melanda kini semakin mengganas dan impaknya mula membebankan sistem kesihatan negara. Justru penguatkuasaan lockdown fasa pertama ketika ini adalah antara kaedah dalam membantu petugas barisan hadapan menangani pandemik tersebut. Tidak terkecuali petugas di wad COVID-19 Hospital Sungai Buloh. Muhan Cinasami ada perinciannya. Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sungai Buloh sentiasa sibuk 24 jam berikutan menerima pesakit COVID-19 daripada hospital lain atau dari pusat kuarantin untuk proses rawatan. Kebanyakan pesakit yang memasuki Jabatan Kecemasan adalah yang memerlukan bantuan pernafasan atau bekalan oksigen.
Dengan jumlah pesakit COVID-19 yang tinggi diterima oleh Hospital Sungai Buloh iaitu di bahagian unit kecemasan, pihak Hospital Sungai Buloh telah mengambil beberapa pendekatan, antaranya lah pengubahsuaian beberapa lokasi di dalam hospital ini untuk dijadikan sebagai wad pemerhatian dan juga rawatan bagi pesakit COVID-19. Selain itu, kita boleh lihat juga pengorbanan barisan hadapan terutamanya di bahagian unit kecemasan Hospital Sungai Buloh yang terpaksa bertumpus lumus 24 jam bagi membantu menyelamatkan nyawa pesakit COVID-19. Peningkatan kes COVID-19 di negara menjadikan Hospital Sungai Buloh melaksanakan pengubahsuaian wad-wad dan bilik rawatan kepada pusat pemantauan dan rawatan pesakit COVID-19. Untuk di Jabatan Kecemasan Sungai Buloh, kita mendapat pesakit COVID daripada beberapa center, beberapa tempat daripada CAC sekitar Lembah Kelang. Yang kedua daripada MAEPS. Yang ketiga walk-in, pasien yang datang sendiri. So setiap kes-kes yang kita terima akan disaring di kita punya pusat saringan, di triage counter kita. Di triage counter akan disaring untuk kita melihat tahap keseriusan, ke tahap dia punya keadaan pesakit itu. Di samping itu, pesakit COVID-19 juga dibahagikan kepada dua zon iaitu zon merah dan zon kuning sebagai klasifikasi rawatan yang diperlukan. Dalam tinjauan kami di wad ICU, mendapati keadaan pesakit COVID-19 adalah kritikal, namun ia tetap dipantau dengan rapi dan rawatan terus diberikan. Petugas barisan hadapan kerap kali bertukar PPE sebelum memasuki wad pesakit COVID-19. Yang datang ke Hospital Sungai Buloh ialah semua pesakit yang memerlukan oksigen. So maksud dia 70 yang di zon kuning semua memakai oksigen. Dan yang di zon merah 10 memang semua yang memerlukan oksigen. Bagi barisan hadapan seperti jururawat, doktor dan pemandu ambulans di bahagian kecemasan, mereka perlu bersedia 24 jam. Malah ada yang perlu memakai PPE sepanjang masa dalam merawat pesakit COVID-19 dan memastikan SOP sentiasa dijaga kerana ia adalah tugasan yang berisiko. Kita pun pohon daripada rakyat Malaysia untuk bantulah kita. Kita tengoklah petugas kesihatan saya ni sangat tenat, sangat memerlukan bantuan semua rakyat Malaysia, masyarakat di luar sana. Ikutlah SOP yang kita sediakan dan lockdownkan diri, bantulah kita. Kita pun dah penat kan, kita pun dah memang 1 tahun lebih dah, 1,5 tahun dah kita memang dah lama berjuang tapi tak nampak pun surut dari segi cases. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Kuldip, mereka sudah penat. Mereka sudah berjuang lebih setahun dan kini ia semua di tangan rakyat. Kita jaga kita. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita Hari hari-hari sepanjang tempoh kita akan Membantu pesakit COVID-19. Tidak dinafikan, ramai yang terjejas punca pendapatan berikutan pelaksanaan PKP 1.0 tahun lalu. Malah ada yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal dan seumpamanya. Itu antara keperitan yang dialami Zaidi sehingga dia hidup umpama gelandangan di celah-celah ibu kota. Namun langkahnya sehingga ke Anjung Singgah di tengah bandaraya Kuala Lumpur telah banyak mengubah warna kehidupan Zaidi.
Jadi gelandangan tu macam, yelah, cuma tak ada keistimewaan macam orang-orang biasa je lah kan. Tak ada rumah sendiri, tak ada tempat nak baringkan badan kan, rehakan badan kalau letih kan kita. Saya pun masa tu bekerja kan, so susah lah. Kadang yelah orang kita baring kan, orang isap rokok, orang baling puntung rokok kan, kena kaki lah, tangan kan. Tapi kita tak nampak lah kan, kita macam kita tengah tidur apa kan. Orang baling puntung rokok, orang pun mungkin dia tak sedar dia baling kan, tak kena kita apa kan. Tapi tu banyak kali kena lah. Itulah antara pengalaman dialami Zaidi yang kehilangan mata pencarian sehingga menyebabkannya tidak mampu membayar sewa rumah dan diarah keluar. Sekarang ni sedikit demi sedikit lah nak pulihkan hidup kan. Apa lagi sekarang ni COVID, nak pulihkan hidup lah kan. Orang lain pun macam lagi teruk terjejas kan. Kebanyakan mereka ni ialah terlalu rapat bersama mereka, tidak tahu info pasal berkenaan ni kan. Bukan semuanya ada handphone ataupun tahu pasal info ni. So kita ni sebagai pegawai khidmat sosial ni perlu menyalurkan bantuan ataupun info pasal berkenaan ni, dan siapa yang masuk ke tempat kami ni kami akan cuba mendaftarkan dia dan mendapatkan dia vaksin tu. Kini Zaidi bukan saja antara 119 penghuni Anjung Singgah yang telah menerima vaksin, malah dia turut telah diberi peluang kedua mendapat pekerjaan. Saya sarankan semua orang kat sana, luar sana, ambillah vaksin ni. Vaksin ni penting lah. Sangat-sangat penting. Untuk kita, keluarga kita, kan. Kalau untuk orang-orang macam saya, senasib yang macam saya ni, lagilah penting. Sebab yelah, kita ni terdedah kan. Macam-macam kat luar sana. Ramai yang masih khawatir akan kesan sampingan suntikan vaksin COVID-19 sehingga lupa kepada impak buruk sekiranya dijangkiti wabak itu. Paling membimbangkan, golongan warga emas antara yang dimomokkan dengan risiko kematian selepas mendapatkan suntikan vaksin berdasarkan info dari sumber tidak sahih. Jika vaksin lebih menggerunkan daripada COVID-19, bersedikah kita menjadi korban seterusnya? Nanti dulu lah kot kan. Kita tengok dulu lah kan. Sebab sekarang pun vaksin pun kita tengok lah. Bukannya, yelah, kita pun masih gundah gurana lagi kan dengan vaksin ni kan. Ambil juga tapi kita tunggu dulu lah. Pasal keadaan sekarang ni macam-macam berita mengatakan yang negatif kan. Ada dengar ada yang dah ambil vaksin tu, ada yang meninggal kot. Kita tak tahulah betul tak betul. Takut dan belum bersedia. Itu antara alasan yang diberikan ketika ditanya kesediaan orang ramai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ramai yang tidak tahu kepentingan vaksin dalam melindungi dan mengelakkan jangkitan virus lebih serius, terutama kepada golongan warga emas. Pertemuan kami bersama Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim baru-baru ini sedikit sebanyak merungkai kegelisahan golongan berkenaan mengenai pengambilan vaksin COVID-19. Sebenarnya kalangan mereka warga emas ni dia mengalami kesan samping yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berusia lebih muda. Sebab tu masa awal-awal tu kita berasa bimbang, takut mereka yang bergolongan warga emas ni dia kurang reaksi dan imuniti mereka terhadap vaksin ini kurang. Tapi kita dapati bahawa bukan sebaliknya. Maknanya mereka walaupun mengalami kesan samping yang rendah berbanding dengan mereka yang lebih muda, tetapi kesan imunitinya adalah sama. Maknanya vaksin yang kita gunakan dan kita gunakan sekarang di Malaysia untuk warga emas adalah vaksin yang selamat, yang berkualiti dan berkesan. Golongan yang meninggal dunia ni semakin ramai. Dan daripada kajian kita tengok 71 daripada mereka yang meninggal dunia
adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi kalau mereka tidak datang mendapatkan vaksin, jadi kesnya semakin menular di dalam komuniti. Jadi mereka, kita takut akan terkesan dengan COVID-19 dan mereka lebih kemungkinan tinggi untuk menghadapi masalah dan mungkin mereka akan menemui maut. Kita semua kena menghadapinya bersama. Jadi kita kena sama menjaga keluarga kita, komuniti kita dan sebagainya. Dan satu lagi cara untuk melandaikan dan memberhentikan rantaian jangkitan ni adalah dengan mendapatkan vaksinasi. Jadi kita perlulah menyebarkan maklumat yang sahih, yang betul bahawa vaksin ini adalah selamat, vaksin ini telah diuji keberkesanan dia adalah berkualiti tinggi dan kita memang memilih vaksin yang berkesan. Jadi kita cakapkan bahawa vaksin ini akan memberikan manfaat, terlampau banyak manfaat pada golongan warga emas ini dan juga kepada mereka yang dewasa. Kiranya kita dapat melaksanakan vaksinasi dengan berkesan, dengan cepat. Kalau kita dapat melaksanakan vaksinasi ini di kalangan rakyat kita dengan cepat, kita akan sampai pada satu ketika peringkat bahawa di mana kes-kes yang baru ni akan menurun. Tapi syaratnya rakyat kita mestilah segera mendapatkan vaksinasi apabila ditawarkan. Kita harap anak-anak dapat membawa ibu bapa mereka dan janganlah dengar berita-berita palsu ataupun berita-berita yang tidak sahih di media sosial ini. Dan sebab vaksin yang kita gunakan adalah vaksin yang telah kita teliti, dia punya dari segi kualiti pembuatannya, dari segi keberkesanannya. Kita beri vaksin ini supaya dapat membantu rakyat kita untuk mencegah penyakit. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita hari ini hari-hari sepanjang tempoh kita digunakan membantu pesakit COVID-19. Pelaksanaan lockdown fasa pertama kali ini menuntut kerjasama semua pihak dalam melandaikan penularan jangkitan COVID-19. Pada masa sama, ia membantu mengurangkan beban kepada sistem kesihatan negara. Ia memerlukan tahap pematuhan dan disiplin tinggi termasuk saranan melaksanakan PKP Kendiri. Bersama Grace Aisyah Kedayan yang mendapatkan reaksi orang ramai berhubung pelaksanaan PKP Kendiri. We cannot succeed without the collaboration of the people and the riot. If you are infected, come to the hospital. If we do not have ICU bed, we are in trouble. So then we do not want to end like countries. We have to select who will live and who will die. Rata-rata senada, Sekatan Pergerakan Kendiri langkah terbaik mengekang penularan jangkitan selain pematuhan SOP seperti mana yang telah ditetapkan lebih setahun lalu. Saya nampak selalu hari-hari pun ada orang pergi kat Maidin ke mana-mana pun sebenarnya tak payah hari-hari. Jaga diri, kendirikan diri, duduk kat rumah supaya keluarga semua pun sihat. Maknanya jangan, kalau tak perlu keluar pada rumah, jangan keluar. Sebab kat luar kita tak tahu apa benda. Untuk beri barang keperluan, saya rasa kena ikut balik pada MCO yang pertama. Maksudnya ketua keluarga harus menjadikan peranan untuk membeli barang. Kalau kita tengok kadar peningkatan COVID-19 baru-baru ini pun memang dah jangka di luar jangkaan lah, 6,000 ke atas. Dan kita pun kena ingatlah kalau kita keluar ke luar rumah tu kena ikut keperluan semasa. Kalau kita nak beli barang pun belilah barang untuk sebulan mungkin. Saya baru keluar je ni. Saya dah berapa bulan dah. Saya pergi dekat kedai kat rumah je. So ni saya baru ni paling jauh lah saya keluar untuk buat swab test. So tapi saya rasa yang saya sokong lah yang macam kita patut tak keluar macam tahun lepas lah. Government patut buat macam tu, total lockdown. Yes. So baru wabak tu boleh berkurangan lah. Satu lagi, kalau kata tak boleh buat PKP penuh pun, just kalau nak beli barang ke apa tu lagi baik online lah daripada keluar kan, sebab kalau luar kan lagi senang merebak virus. Justru Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah merayu kepada seluruh rakyat Malaysia untuk terus kekal melakukan kawalan kendiri bagi memberi ruang kepada KKM merawat pesakit COVID-19.
Dengan situasi sekarang, usahlah kita menjadi rakyat yang bertelinga tempayan. Degil tidak mahu mendengar nasihat. Tidak cukupkah angka kes COVID yang mencanak naik setiap hari membuka mata kalian? Atau adakah kalian cukup kebal daripada jangkitan COVID-19? Tanamkan rasa tanggungjawab dan kesedaran dalam diri demi kebaikan semua pihak untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTM. Menolak vaksin mungkin kalau katakan boleh mendatangkan mudarat, maka dia sama macam kita membunuh diri. Dalam isu vaksin ini, kita kena rujuk kepada pakar. Siapa pakar kat Malaysia yang diiktiraf? KKM, bukan Tok Bomo. Hampir juga saya ditebuk leher. Baru-baru saya dah tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan. Bertempur dengan musuh memerlukan senjata dan strategi bersepadu yang menyeluruh. Apatah lagi apabila berdepan dengan musuh yang tidak kelihatan, virus COVID-19. Pada masa sama, kita juga perlu berhadapan golongan yang tidak cakna terhadap pematuhan SOP. Kealpaan bakal membau padah. Ingat, jangan main-main, jangan berdegil kerana COVID. Itu benar. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita hari-hari sepanjang tempoh kita berjelasan berbantu pesakit COVID-19